Hampa, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni Cik nak cerita dekat hampa tentang satu lagi kisah yang seram sebetulnya. Dan cerita ini adalah berkaitan dengan seorang budak lelaki yang kita boleh namakan dia Kamal. Kisah ni terjadi di mana Cik terpaksa rahsiakan untuk kebaikan bersama, dan Cik nak cerita ni untuk hampa ambil dan jadikan pengajaran supaya hampa tak buat apa yang dia dah buat. Yang bagi Cik, dia adalah tindakan yang bodoh. Okey? Si Kamal ni, dia adalah seorang budak motor. Yang mana mereka ada grup motor dan mereka akan duduk malam-malam lepak dan sembang sampai nak subuh baru dia balik. Tak ada kerja, yang tu lah kerja dia tiap-tiap hari. Dan kumpulan mereka ni ada buat satu hobi ataupun kerja yang bagi Cik tak berfaedah, iaitu mereka suka pergi buat paranormal ataupun pergi terjah kawasan perkuburan untuk nak explore kononnya adakah tempat tu betul-betul berhantu, mana hantu dia. Mereka saja nak macam naikkan rating mereka dalam sosial media. Mereka rakam untuk tarik perhatian viewers dan penonton-penonton yang kononnya mereka ni berani buat kerja-kerja macam tu. Dan dah banyaklah kawasan perkuburan yang mereka dah pergi. Dan bagi aku, sepatutnya benda ni tak jadi, sebab kawasan perkuburan ni kita boleh katakan tempat yang sepatutnya tak ada orang yang main buat kerja-kerja gila ataupun kerja-kerja tak elok lah, ataupun main mengganggu. Kan dia adalah tempat untuk orang yang dah meninggal dunia untuk berehat ataupun untuk disemadikan dan tak ada gangguan. Dan dia seolah-olah nak mencari peluang atas nafsu dan kehendak fikiran dia yang dorong dia buat benda-benda yang bukan-bukan. Okey. Oleh sebab tak ada benda yang mencabar dia, jadi si Kamal ni rasa dia nak bagi dia kat member dia untuk mereka pergi ke satu tempat yang dia rasa mungkinlah mereka akan dapat keseronokan ataupun apa yang mereka cari tu kat sana. Jadi waktu dia dah lepak dengan member dia ni, dia pun kata, "Weh, aku ada satu idea." Member dia tu pun tanyalah, "Apa dia?" "Jomlah malam ni kita pergi buat adventure." Macam tu lah kata dia. "Kat mana?" "Kan semua tempat kita dah pergi, tak ada apa pun." Member dia pula macam seolah-olah memperingatkan dia yang mereka ni dah pergi banyak dah tempat tapi tak ada apa pun yang mereka jumpa. "Jomlah kita pergi dekat kawasan perkuburan orang India." Kawan dia kata, "Wih, gila ha. Tak pernah orang buat." Dia kata, "Lah, jomlah. Takkan tak pernah ikut. Sebelum ni banyak je tempat yang kita dah langgak." Dengar. Dengan nada bongkok dan sombong dia cakap, "Lah, dah banyak dah tempat dia pergi. Tak ada apa pun. Relax lah kan. Tu tak? Steady lah." Jadi dah puas dia pujuk member dia. Member dia pun akhirnya bersetuju dengan kerja gila yang si Kamal ni cadangkan. Jadi dia pun rasa tak sabar nak siapkan kamera mereka, nak siapkan semua peralatan mereka untuk nak pergi kat tempat yang mereka dah janji tu malam nanti. Tak sabar, dia rasa dia nak tengok viewers dan rating dia yang dia nak dapat nanti daripada penonton yang selalu ikut dia punya channel ataupun dia punya siaran lah. Dia malam pun tiba dan sebagaimana yang dah mereka janji, mereka pun
dalam pukul 10 lebih dekat pukul 11 macam tu, mereka janji nak jumpa dekat satu port ni. Dan mereka kumpul ramai-ramai kat situ. Adalah juga lelaki, perempuan. Maksudnya bercampur. Tak pasti sama ada mereka ni couple ataupun apa. Tapi memang ada lelaki dan perempuan. Dan mereka pun dengan senang hatinya, tak sabar, mereka pun pergilah dekat tempat yang mereka dah janji. Dalam banyak-banyak grup tu, ada satu budak ni, nama dia Sofian. Sofian ni, yang bukan nama sebenar, dia ni tak berapa nak bersetuju dengan rancangan mereka ni. Tapi, dia terpaksa pergi sebab konon macam malas lah nak panjang-panjang. Satgi member cakap apa pula. Jadi dia pun terpaksa follow dalam keadaan hati yang berbelah bagi. Dia tak berapa setuju dengan cadangan yang mereka ni dah buat. Tapi terpaksa juga. Si Sofia ni rasa tak sedar hati. Bila dia dah rasa tak sedar hati, dia mulalah berkira-kira macam-macam lah main dalam kepala dia ni. Apa nak jadilah, apalah. Okey. Mereka pun sampai dekat tanah kuburan yang dimasukkan tu. Tapi mereka kena masuk ke dalam sikit. Sebab kawasan perkuburan ni terletak dekat dalam kawasan kebun kelapa sawit. Jadi, mereka pun masuk kat dalam lorong yang gelap tu terus sampai kat hujung. Jadi, bila dah sampai kat sana, biasalah. Tempat yang selalunya sunyi, gelap, tiba-tiba penuh dengan cahaya lampu motor. Lepas tu dengan duk bising, gelak-gelak kan. Benda ni, kalau aku pun jadi hantu, aku pun akan marah, betul tak? Tiba-tiba mereka duduk dengan tenang, harmoni. Tiba-tiba main si mat-mat motor ni duk main melalak, bising kat sini. Pun prepare apa yang patut. Dan si Kamal ni pun tak sabarlah rakam apa yang dia nak tunjuk dekat dia punya channel lah, ataupun dia punya tempat lah. Tapi nak dijadikan cerita, tak ada satu pun handphone ataupun yang alat yang dia bawa tu boleh berfungsi. Semua dia macam tak boleh dibuka, ataupun handphone tu macam hang, tak boleh buat. Jadi si Kamal ni serta-merta marah lah. Kenapa pula tiba-tiba ni semua jam ni? Padahal okey je sebelum ni. Aku dah check dah tadi. Dia bising. Dan mereka semua pun kata, alamak, ni macam petanda tak elok. Weh Kamal, jomlah kita balik. Dia kata, alah hampa ni, relax lah. Dia kata macam tu. Tapi kawan-kawan dia ni dah macam tahu ada benda yang akan jadi nanti. Tapi mereka pun terpaksa lah ikut. Sebab si Kamal ni kan pandai baras sikit. Jadi tak mau nak bergaduh. Mereka pun dah sampai. Jadi mereka pun explore lah juga. Pergilah jalan-jalan. Pergi buat gila-gila. Dan si Kamal ni, dengan beraninya dia, dah pergi duduk atas satu kubur India tu. Dan dia dah macam mencabar. Kat mana ada hantu? Kalau ada hantu, keluar lah. Dia kata macam tu. Si kawan-kawan dia ni serta-merta jadi takut. Dan tak mau si Kamal ni terus-terus duk menjerit macam orang tak tentu hala dalam tu. Dan dia pun kata, weh Kamal, sudah weh, sudah. Tapi dia ni kata, mana weh, mai lah tunjuk dia apa. Kalau apa ada, mai lah, mai. Dia macam orang yang tak berapa nak betul otak dia kan. Kawan-kawan dia mula rasa macam seram sejuk sebab tiba-tiba ada angin kuat. Okey hampa. Tiba-tiba bila dah selesai si Kamal ni duk pekik-pekik, duk cabar-cabar, duk panggil.
Marah weh mai lah. Siapa-siapa pun. Aku tak takut lah. Tiba-tiba depa ni terdengar suara seakan-akan orang. Suara macam orang ataupun makhluk yang berbunyi dalam keadaan suara tu tersekat kat ongkong tau. Macam dia macam nak kata macam suara orang yang marah ke macam tu. Tapi keadaan tu dan suara tu bergema menyebabkan semua dia pun yang ada kat situ jadi takut. Tiba-tiba lampu pula torchlight yang mereka bawa tu terpadam. Keadaan ni buatkan mereka jadi laki takut dan terus berlari ke arah motosikal masing-masing, start motor dan belah ke jalan yang mereka masuk tadi. Nasib baiklah jalan yang mereka ikut tu betul. Tapi apabila mereka sampai dekat luar, mereka tengok si Kamal ni tak ada. Dan bila mereka dah cek orang lain, ada seorang lagi budak perempuan tertinggal kat dalam tu. Jadi selepas mereka bincang-bincang, si Sofia ni kata, aku dah bagi tahu dah jangan mai. Jangan buat kerja gila ni. Hampir hampa nak buat juga. Contohlah dia kata macam tu lah. Lepas tu, si kawan yang lagi satu yang rapat lagi dengan Kamal ni kata, tapi kita kena masuk dalam balik juga. Sebab budak perempuan ni dengan si Kamal tertinggal kat dalam. Apa nasib mereka nanti? Jadi mereka pun terpaksa lah masuk balik pelan-pelan dalam keadaan kumpulan mereka tak pecah untuk nak cari si Kamal ni. Dan mereka nampak si Kamal ni rupa-rupanya duk ada, tapi dia duk tolak motor dia. Motor dia tak boleh hidup. Dan dia duk kata, weh, sampai hati yang tinggal aku. Dia kata macam tu. Dan dia pun kata, loh, kenapa dengan motor hang? Tak tahulah tiba-tiba tak boleh start. Lepas tu, dia pun kata kat dia, Aina mana Aina? Aina? Mana aku nampak dia? Dan dia pun terpaksa lah tinggal motor tu kat situ. Sekejap dan pergi, Aina. Duk panggil yang perempuan yang ikut sama mereka tadi. Dalam mereka duk jalan tu, tiba-tiba mereka dengar macam suara perempuan duk menangis. Apabila mereka suluh-suluh kat depan, mereka nampak Aina ni berdiri dalam keadaan keras terpacok tu. Dia macam tak bergerak-gerak dengan rambut dia tiba-tiba menutupi semua muka dia ni, duduk menangis. Dan semua menjadi takut lah. Jadi takut dan nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Dalam dia pun duk berkira-kira ni. Si Sofia ni kata, tak apa, sekejap. Aku telefon abangku, minta tolong suruh abangku bawakan orang yang pandai untuk datang tolong mereka. Dan si Sofia ni pun dengan segera telefon abang dia dan ceritakan apa yang jadi. Teruk jugalah abang dia marah dia. Dan akhirnya dalam 30 minit macam tu, datanglah si abang dia ni dengan seorang pakcik. Pakcik ni tadi hanya mampu gelengkan kepala tengok budak-budak yang baru-baru nak besar ni buat kerja gila. Si Kamal ni hanya buat muka bodoh dia lah. Dia duk buat macam tak ada perasaan. Lepas tu pakcik ni pergi dan baca ayat Al-Quran, basuh muka Aina dan alhamdulillah Aina sedang. Lepas tu mereka pun dinasihatkan suruh balik. Jangan duduk dah, jangan dah mai dah kat tempat macam ni. Dan si Kamal ni hanya boleh macam tu. Kan yang dia nak dengar betul-betul pun. Dan sebab tu dia sampai dekat rumah dia. Dia rasa macam ada seseorang berdiri dekat belakang dia. Dan dia 2-3 kali pusing semasa dia nak buka pintu tu. Tapi tak ada siapa-siapa. Okey, kata perasaan aku je. Dia pun masuk dalam rumah. Lepas tu dia balik tanpa dia cuci kaki. Dia terus pergi dalam bilik dia. Dalam hati dia ni rasa tak puas hati lah. Dah lah, apa pun tak dapat malam ni. Satu benda apa pun jadi hancur, dia kata.
plan-plan dia. Konon-kononnya nak dapatkan rating kan, bila dia nanti muat naik benda tu kat dalam sosial media lah konon. Tapi yang pelik dia kata, kenapa hantu ni asyik-asyik kacau perempuan je. Aku yang tolak motor dia tak kacau pun. Dia macam seolah-olah macam mencabar lah. Macam mencabar si lembaga tu lah konon. Dia tak tahu yang lembaga tu sebenarnya dah follow dia balik. Dan masa dia dah tidur dah, dia rasa dia dah terlelap dah, dan mak dia tiba-tiba ketuk pintu bilik dia dengan kuat. Kamal, mak dia panggil. Rupanya adik perempuan dia rasuk. Adik perempuan dia ada dirasuk teruk dengan keadaan histeria semua. Mak dia pun teriak lah. Mak dia kata, telefon ustaz dalam kawasan Nepal tu lah, suruh datang rumah, kata adik dia ni kena rasuk. Dan Haji Kamal kata, alah, tak payahlah. Dia macam tak ambil berat pun dengan keadaan adik dia tu. Dia ingat macam seolah-olah keadaan tu biasa. Tapi apabila dia tengok adik dia ni makin lama makin kuat meronta dan ayat liuk dia meleleh-leleh, dia pun jadi takut juga dan terpaksa ikutlah cakap mak dia. Dia pun telefon ustaz ni, dan ustaz ni pun sampailah dekat rumah tu dengan isteri dia tak lama kemudian. Ustaz ni dah tengok baca Al-Quran dan buat ayang dan semua percik dekat muka adik dia. Adik dia lagi kuat menjerit. Tiba-tiba adik dia macam seolah-olah bercakap dan dia marah dekat si Kamal ni. Dia kata, hai, dia kata, kamu dah datang dan kacau tempat aku. Macam tu lah aku berlakon. Si Kamal ni hanya diam tempat aku, tak bergerak, dan dia tengok. Bila aku kacau tempat hang? Dia macam seolah-olah nak menegakkan benar yang basah. Dia pun tak mau apa yang dia buat ni mak dia tahu. Tiba-tiba benda tu bunyi. Macam mana dia bunyi dekat tanah kuburan tu. Dia bunyi sambil mata dia tajam duk tetap Kamal. Jangan ingat semua tempat kamu boleh datang untuk kacau. Kamal pun dimarahi oleh mak dia ni. Dan ustaz tu kata, kenapa buat benda-benda macam ni? Kenapa? Apa yang anda buat Kamal? Apa? Lepas tu dia cakap, dia duduk berdiri atas kubur tu je pun. Dia kata, alah, takkan yang tu pun nak marah. Memanglah bagi hang tak ada apa yang nak marah. Tapi benda tu tak kena kat hang. Dia kena dekat orang yang terdekat dengan hang pula. Sepatutnya benda ni kena dekat dia, baru padam muka dia, betul tak? Lepas tu ustaz tu pun cubalah bercakap dengan malu tu untuk minta maaf. Dan ustaz tu kata yang dia berjanji Kamal ni takkan buat dia macam tu apa semua. Dan benda tu tiba-tiba bercakap. Dia perlu datang dekat kawasan tu untuk betulkan balik apa yang dia dah rosakkan. Ustaz tu kata, hang ada buat apa-apa kau kat situ? Dia kata tak ada, tapi dia ada terlanggar macam satu benda yang dia letak atas tempat tu. Dia tak tahulah, mungkin benda tu terpelanting kau masa dia pun nak lari. Jadi ustaz tu kata, esok hang kena pergi dekat kawasan tu balik, letakkan balik benda tu elok-elok. Okay apa? Keesokan hari dia, si Kamal kembali kat tempat yang dia datang semalam tu dengan ditemani ustaz tu. Jadi ustaz tu pun kata, Kamal, cari balik apa yang hang dah langgar semalam, ataupun hang tertendang semalam. Dia pun cari-cari dan dia jumpa satu macam bekas, mungkin untuk tempat dia orang semayang yang diletak ke atas kubur, dan dia pun letakkan balik tempat tu atas kuburan tu.
tiba-tiba hati si Kamal ni jadi sebok. Dia jadi sebok dan dia rasa seolah-olah dia nampak yang ustaz ni dah balik dengan macam bayangan dia. Dia panggil-panggil tapi mereka tak dengar. Dia panggil lagi, dia lari ikut mereka. Dia cuba nak pegang ustaz tu, tapi ustaz tu dia tak dapat nak pegang. Serta-merta dia jadi macam gabra, dia jadi macam hilang punca. Dia teriak, dia kata, aku menyesal, aku janji yang aku takkan buat dah semua benda gila ni. Tolonglah jangan buat aku macam ni. Dia pun rasa macam habis dah daya dan usaha dia untuk nak panggil ustaz tu. Sebab dia nampak mereka tu dah jalan nak menuju ke arah kereta. Rasa macam dia ni seolah-olah dah mati dan ustaz tu tak nampak dia. Kemudian bila dia pejamkan mata, Kamal ni terasa aduh, tangan duk tepuk-tepuk pipi dia. Kamal. Dia pun buka mata. Ustaz. Dia terus peluk ustaz tu. Kenapa tadi saya sentuh ustaz tapi tak boleh? Ustaz kata, hang baru je jatuh dekat sini tadi. Lepas hang letakkan balik bekas tu dekat atas kubur tu. Ustaz, saya bersumpah saya takkan buat benda ni dah. Saya janji. Dia cakap macam tu ulang-ulang kali. Dan ustaz tu kata, ya. Ustaz tu pun bersyukur yang si Kamal ni dah berubah dan takkan ulang buat benda-benda yang bodoh tu lagi. Ustaz tu baru sedar yang dalam keadaan tak berapa saat tu, yang si Kamal ni boleh rasa yang seolah-olah dia tu mati dan orang tak boleh nak nampak dia. Dan baru dah dia rasa takut dan dia tak mau benda tu berulang dah. Alhamdulillah, dia pun balik lepas benda tu semua dah selesai. Dan dekat rumah, adik dia pun kembali normal. Okey, hampa. Untuk pengajaran dia kat sini, kalau kita tengok dalam sosial media sekarang ni, terlalu banyak orang yang buat paranormal, percaya hantu. Tak kisah buat macam mana pun, hampa pergi macam mana pun, tapi tolong hormat, tolong jaga tutur kata hampa, tolong jaga perbuatan hampa. Jangan hampa rasa macam hampa hebat sangat, hampa ilmu hampa tinggi sangat, sebab kita tak nampak mereka dengan mata kasar kita dan kita tak tahu kehebatan mereka tahap mana. Seolah-olah macam rumah kita, mereka ada rumah, kita pergi langgar rumah mereka, kita pergi kacau rumah mereka. Macam tu lah kalau keadaan dia. Kita duduk kat rumah senyap, tenang, sunyi, tiba-tiba ada orang mai nak kacau rumah kita. Hampa marah tak? Jadi hampa bayangkan tempat hampa di tempat makhluk-makhluk yang macam ni. Yang kita heran ni sekarang, hantu tak kacau orang, tapi orang yang kacau hantu. Mereka sanggup masuk kat dalam hutan-hutan, kat rumah-rumah kosong. Lepas tu ada yang sampai ke tahap menjerit, kononnya nak cabar benda tu supaya keluar. Dan bagi aku benda ni semua tak boleh diterima akal. Kita sama-sama makhluk, tak kira lah hang makhluk yang nampak kat mata dan tak nampak juga, kena saling hormat dan menghormati. Okay, apa? Next time aku akan cerita-cerita lain pula. So, tolong klik subscribe, like dengan komen. Okay, bye. Assalamualaikum.